Okay, Arif. Good morning, ladies and gentlemen, adik-adik, kakak-kakak, and abang-abang. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Welcome to the virtual open day of UNIMAS Faculty of Computer Science and Information Technology. My name is Sarah, and I'll be your moderator for this session. And with me are two beautiful ladies, Associate Professor Dr. Kartina Zain, FCSIT Dean, and Dr. Yanti Rosmani Bujang, FCSIT Deputy Dean of Student Affairs and Alumni. Okay, so this open day is a special one as this is our first time organizing this event online and through social media Facebook. We have been organizing Faculty Open Day physically at the faculty with many exciting events for students and the public. Nevertheless, we will try our best to introduce our beloved faculty and university to all of you who are watching with us on UNIMAS official Facebook. Please don't forget to share this event to your family and friends. There's a share button at the bottom. Click that and share. Okay, so we have previously announced that there will be gifts for lucky winners. We are giving away five sets of exclusive gifts from the faculty. So I'm going to show to you what are the exclusive gifts from the faculty. So each set will have, we have this gift pen set. Okay, so we have this, I'm not so sure whether you can see this. Okay, so this is a gift pen set. There is a USB pen drive in with the exclusive pen from the faculty. Okay, and then we will also have a pencil case, exclusive one from the faculty. And we have faculty notebooks. All right, that's another one. So we have two. I'm sorry, can't really see this. This is in black and color. Sorry, but I trust that you can see this notebook. Okay, and we also have a water bottle. Okay, so exclusive from the faculty. So these are the gifts that you can win. Okay, together with one more, which is the woven bag. Okay, we have a woven bag. So okay, so how to win? All right, so all you need to do is to answer correctly any 5 questions that I will give to you after all presentations. So we have presentations this morning. There are rules to follow, okay? So we have some special rules. Each person can only win 1 set of gifts, okay? And also staff, current students, and alumni are automatically disqualified, okay? Disqualified. But family members, okay, they can try to win the questions, okay? All right, so we were going to be collecting the names of those who win the game, or not the game, but the quiz, okay? And my colleague, Juan Cynthia, will be collecting the names later on. So you can answer the questions through the comments, okay? So you type the comments and answer the questions, all right? So she will PM you directly if you are the winner, okay? So that we can send the gifts to you. All right, so without further delay, let's get our activity started. I would like to pass the session to FCSIT Dean, Associate Professor Dr. Kartina Zain, to present the faculty programs. So over to you, Dr. Kartina. Sorry, Dr. Kania, we cannot. Sorry. Yeah. Okay. Terima kasih Dr. Sarah. Okay. Izinkan saya to introduce Dr. Sarah adalah our Deputy Dean Timbalan Dekan Hubungan Industri dan Masyarakat. Okay, saya memperkenalkan diri. Saya Kartina Zain adalah Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat UNIMAS. So, saya ingin memperkenalkan kita ada menawarkan 5 program sarjana muda, okay, 5 program sarjana muda dan 2 program peringkat sarjana. Sarah, screen saya tak bergerak. We need to play the video first. There's a video introduction, right?
So we go through that first and then Okay, dipersilakan kita lihat video dulu ya sebelum mendengar. Okay, relax dulu. Okay, lihat video. Okay. Para pendengar, siapa yang nak relax, ambil kacang ke kopi, okay, sambil tengok video. Dr. Katina, I think you already got the remote control. Can you Yeah. just Sorry. change the slide or give up? Okay, done. Okay, lihat video, We silakan all hope to be successful, Is it the video? create a better version of ourselves, I think we don't have the video. Dr. Katina, wait, hold on. I already give up. to learn and evolve. Sabar okay, ni baru video. Okay, tenang. Yes. Just enjoy We the all video. hope to be successful, to create a better version of ourselves, to learn and evolve, to be part of a brighter future. In reaching that dream, we need a place to start. Because success is not gained in one single moment, or dwell in only one thing. It's in the path that we choose to explore. A musician, an architect, a videographer, a journalist, an artist, a scientist, a botanist. Find a cure and save a life. Find a new species and save the ecosystem. Engineer your future. Experience new cultures. Unleash our inner drama. Beat our own shadow or the world record. Find our passion, realize our talents, launch our vision. Choose to inspire and be inspired here in University Malaysia Sarawak, where a success story is all of these things, and the story begins with you and me. Together, we can build an outstanding tomorrow. With our hopes and dreams, through the path that we have chosen to explore, with our dedication and curiosity, claim your ambition, claim your success. Be a visionary, be the future that we want.
Okay, over to you again, Dr. Katina. You need to unmute your mic. Sorry. Okey, terima kasih Dr. Sarah. Okey, kepada semua pendengar dan adik-adik sekalian, dah tengok dua video tadi kan, video Unimas untuk tunjukkan keadaan Unimas kepada yang mungkin yang belum lagi menjejakkan kaki ke Unimas. Jadi kita harap boleh sama-sama join kita nanti. Dan satu video yang kedua tadi adalah video fakulti kami. Cantik tak? Semua fasiliti yang tunjuk, fasiliti makmal dan bentuk-bentuk bangunan dan hiasan-hiasan, semua adalah dekat situ. Dan video kami juga ini ada boleh didapat dekat YouTube ya. Cuma type search dekat YouTube lah, FCSIT Unimas kalau nak lihat lagi sekali. Okey. Sekarang saya ingin terus memperkenalkan untuk program-program yang kami tawarkan di fakulti. Ada 5 program sarjana muda dan 2 program sarjana. Kita akan pergi dahulu kepada program sarjana muda. Kita lihat satu persatu. Sarah, boleh saya tak dapat gerakkan the slide? Okay, kejap ya. Okay. Sabar ya. Sebab penerangan dengan slide akan lebih mudah difaham lah. Boleh control tak? Can you control already? You can see. Okey, dah boleh dah. Okay. Seperti yang saya beritahu tadi, kita Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Unimas menawarkan 5 program sarjana muda dan 2 program di peringkat sarjana master. Jadi penerangan hari ini bukan hanya tertumpu kepada pelajar-pelajar lepasan STPM atau asasi, juga kepada yang bekerja yang hendak melanjutkan program sarjana. Okey, secara kerja kursus. Okey, kita tanpa melengahkan masa, saya perkenalkan 5 program sarjana tersebut. Program sarjana muda ya. Okey, program sarjana muda yang pertama, Bachelor in Computer Science in bracket Computational Science with Honours, ataupun dalam bahasa Malaysianya, Sarjana Muda Sains Komputer dalam kurungan Sains Komputan dengan kepujian. Okey, untuk program yang pertama ini, semua program kami semua program sarjana muda kami, tempoh pengajiannya adalah 4 tahun. Okey, tempoh pengajian 4 tahun dan jumlah kredit secara total adalah 132 kredit. Untuk program ini yang dikenali sebagai Computational Science ataupun Sains Komputan, ianya adalah lebih kepada mathematics. Jadi kepada adik-adik ataupun para pelajar, para pendengar yang meminati mathematics, ini saya terus terang kalau tak minat mathematics, jangan pilih program ini. Jadi yang minat mathematics, yang suka mathematics dari kecil, memang suka cintakan mathematics, jadi inilah program yang sesuai sebab dia menggabungkan sains komputer dan juga mathematics. You learn about programming and at the same time you learn about mathematics and advanced mathematics. Okay, because dia dia lebih kepada numerical solutions, modeling, menyelesaikan masalah saintifik dan engineering problems menggunakan mathematics. Contoh-contoh kursus yang menarik adalah operational research, statistical data analysis, mathematical modeling and simulation. Antara potential career path ataupun bidang yang boleh diceburi selepas tamat pengajian adalah sebagai programmer boleh, data analyst, production and logistic planner, operational research analyst dan juga bidang-bidang lain yang berkaitan Ia tidak terhad. Okey, kemudian kita lihat kepada program sarjana muda yang kedua, iaitu Bachelor in Computer Science in bracket Information System with Honours dalam bahasa Malaysia, Sarjana Muda Sains Komputer dalam kurungan Sistem Maklumat dengan kepujian. Seperti yang saya terangkan tadi, semua program kami adalah mempunyai tempoh 4 tahun secara minimum dan 132 kredit. Okey, tentang program ini, perbezaannya adalah
Program ini adalah lebih kepada untuk menghasilkan pengurusan dalam bidang IT, tetapi juga dalam masa yang sama sebab dia sains komputer, kami juga menekankan tentang perlunya pembangunan perisian dan juga programming. Okey, antara kursus-kursus yang menarik adalah Collective Intelligence, Advanced Database Management System, Information System in Organization. Kursus ini saya nak terangkan sedikit adalah dia lebih kepada data analytics untuk pemprosesan data, pengkalan data, data mining. Antara potential career path ataupun bidang yang boleh diceburi oleh adik-adik selepas tamat pengajian adalah seperti Information System Officer, iaitu pegawai sistem maklumat, database analyst, IT project manager dan juga tidak terhad kepada bidang-bidang lain ataupun jawatan-jawatan yang berkaitan. Okey, sarjana muda yang ketiga yang kami tawarkan adalah Bachelor in Computer Science in bracket Multimedia Computing with Honours atau dalam bahasa Malaysia, sarjana muda sains komputer dalam kurungan pengkomputeran multimedia dengan kepujian. Ini agak menarik mungkin ada para pendengar yang mendengar multimedia tu. Okey, tempoh seperti biasa 4 tahun dengan 132 kredit. Okey, program ini menawarkan juga pengajian di dalam bidang untuk membangunkan sistem software, okey, tetapi dia lebih menumpukan kepada pelbagai jenis media termasuk teks, image, video dan audio. Okey, antara kursus-kursus yang menarik di dalam program ini adalah seperti UI UX design, iaitu untuk reka bentuk interface, computer graphics dan juga computer game design and development. Menarik tak? Okey. Jadi, selepas tamat pengajian ini, adakah apa peluang pekerjaan? Boleh menjadi programmer, boleh web developer, app developer, tidak terhad. Boleh juga menjadi jawatan-jawatan lain yang berkaitan dengan sains komputer. Okey, sekarang kita lihat dah 3 dah kan? 3. Dapat tak yang 3 tu? Kalau tak dapat, sila ambil pen, pensel yang berdekatan ataupun screenshot, ambil handphone. Budak-budak sekarang kan dia tak nak guna pensel atau pen, you use your handphone, you screenshot supaya nanti boleh rujuk, nanti ada quiz kan. Okay, quiz, so you can refer to the slides untuk dapatkan hadiah. Okay, sekarang kita lihat sarjana muda yang keberapa? Keempat. Okay, the fourth one that we offer, Bachelor in Software Engineering with Honours. Yang ni hot, hot di pasaran. Bachelor in Software Engineering ataupun dalam bahasa Malaysia, sarjana muda kejuruteraan perisian dengan kepujian. Tempoh sama 4 tahun, kredit dia ada dikurangkan 126 kredit. Okey, yang itu tidak mempunyai masalah dengan yang lain. Apakah program ini perbezaan? Dia lebih menumpukan kepada memang pure software engineering, menerangkan langkah-langkah untuk membangunkan perisian. Okey, setiap langkah itu diterangkan dengan lebih detail seperti development, operation, maintenance, computer software. Contoh-contoh. Okay, so jangan terkendala. Yes, thank you, Dr. Iwandi. We had a problem with the technical issue on the Facebook. Dr. Katina boleh repeat lagi ya? So sorry. Okay. So I think I have done with the fourth one, Bachelor in Software Engineering, Dr. Sarah. Okay. Yes, so yes, I continue with the fifth bachelor that we offer. Okay, ijazah sarjana muda yang kelima yang kita tawarkan, Bachelor in Computer Science in bracket Network Computing with Honours. Okay, ataupun dalam bahasa Malaysia, sarjana muda sains komputer iaitu pengkomputeran rangkaian dengan kepujian. Yang ini juga sangat menarik because the program itself, background adalah untuk berkaitan dengan komputer rangkaian seperti broadband, wireless,
embedded system, kita akan belajar tentang berkaitan dengan lebih kepada hardware, sensor dan sebagainya. Antara kursus yang menarik adalah embedded system, IoT ya, dan di dalam tu ada tajuk IoT, Internet of Things ya, sangat menarik, juga ada hands on, network performance and simulation and distributed system. Antara kerjaya potential career path sebagai network programmer, network administrator, network engineer dan juga tidak terhad boleh juga menjadi software developer untuk network computing ni, sebab kita memang ajar semua pelajar-pelajar asas programming dan juga software development. Okey. Okey. Jadi setelah mendengar jenis-jenis program yang 5 tersebut, mungkin ada yang tertanya-tanya, apakah syarat kemasukan ya para pendengar, adik-adik dan anak-anak. Okey, syarat kemasukan kami boleh dicapai kalau sekarang masih di tingkatan 5, tingkatan 4 dan sebagainya. Okey, cuba dengar syarat kemasukan dan cuba mencapai ya. Kita ada 3 kemasukan. Satu adalah melalui asasi sains ataupun matrikulasi. Kepada pelajar yang daripada sekarang sama ada anak-anak semua tingkatan 5, selepas habis tingkatan 5 bolehlah sama ada masuk asasi sains, matrikulasi, STPM ataupun diploma ya untuk meneruskan di peringkat sarjana muda. Kalau adik-adik masuk melalui asasi sains atau matrikulasi, syaratnya adalah keputusan semasa asasi sains atau matrikulasi, kita lihat keputusan matematik sekurang-kurangnya mendapat C. Okey. Ini adalah untuk program yang pertama tadi, computational science. So I call this computational science program lah ya, computational science. Untuk computational science saya ada bagi tahu dia adalah mathematics heavy ya, sangat berasaskan mathematics. Jadi mathematics kena kuat ya. Mathematics kurang-kurangnya C. MUET band 2. Kemudian di peringkat SPM kita lihat juga keputusan adik-adik iaitu mathematics tambahan mesti sekurang-kurangnya C. Ini adalah untuk program computational science sahaja. Untuk program-program lain kita tidak melihat SPM matematik tambahan ya. Kita hanya lihat SPM matematik moden sahaja. Jangan risau ya kalau yang tidak skor matematik tambahan, ini untuk computational science sahaja. Okey, untuk kemasukan ke STPM ya, STPM kena ambil semasa STPM ada ambil subjek matematik. Okey, dan matematik hendaklah sekurang-kurangnya C. Dan satu subjek lain iaitu ICT atau mana-mana subjek sains. ICT atau mana-mana subjek sains hendaklah sekurang-kurangnya C. MUET band 2 dan masih sama SPM juga kita lihat ADMAT sekurang-kurangnya C. For those who come from diploma ya, telah tamat diploma ataupun telah hampir di penghujung diploma sekarang hendak melanjutkan pelajaran, CGPA syaratnya sekurang-kurangnya 2.50 dan dengan memberi full transkrip penuh hendaklah dihantar untuk menunjukkan telah tamat pengajian. Okey, dan bidang diploma yang mana yang kami terima? Yang berkaitan. Bila kami kata berkaitan tu yang engineering boleh, computer science boleh, IT boleh, asalkan sekurang-kurangnya di dalam transkrip diploma tersebut mempunyai kursus mathematics yang berasaskan mathematics. Okey, yang menunjukkan ada kebolehan mathematics lah. Okey, biasanya kita terima. Okey, MUET band 2 dan SPM juga dilihat untuk ADMAS. Ini untuk program computational science. Sekarang kita lihat syarat kemasukan untuk 4 program yang lain tadi, iaitu information system, software engineering, multimedia computing and network computing. Yang keempat-empat ni mempunyai syarat yang sama ya. Okey, jika kita lihat syarat sama juga, ada 3 kemasukan sama ada asasi sains atau matrikulasi, STPM dan diploma. Perbezaan dengan syarat yang lain semua syarat sama. Okey, matematik semasa kursus asasi STPM atau diploma ni, matematik dia kita lihatlah sekurang-kurangnya C. Tetapi di peringkat SPM kita hanya lihat matematik moden sahaja, sekurang-kurangnya C. Okey, itu adalah syarat minimum. Okey, mudah tak syarat tersebut? Boleh kan? Okey. Sekarang
kita lihat kredit transfer. Okey, pindah kredit. Okey, pindah kredit ini terus terang saya kata hanya untuk pelajar lepasan diploma sahaja. Lepasan diploma, lepasan asasi, matrik, STPM itu tak ada pindah kredit. Pindah kredit maksudnya awak bawa kursus yang awak dah lulus masa diploma untuk ditebus di semasa fakulti, jadi tak perlu ambil kursus itu lagi. Okey, dia ada dua, sama ada diploma to degree, iaitu diploma ke ijazah boleh, ataupun ini degree to degree, maksudnya daripada mungkin ada yang hendak pindah universiti. Sekarang awak tengah ambil kursus sains komputer di universiti lain, contohnya di Universiti Sabah, Universiti Pahang dan sebagainya. Awak orang Sarawak, mungkin zaman COVID ni rasa nak pindah universiti lah, boleh ke saya masuk ke Fakulti Sains Komputer UNIMAS? Boleh. Okey. Jadi okey, kita lihat dulu diploma to degree, pindah kredit ya. Pindah kredit, syarat pindah kredit adalah hendaklah mempunyai di peringkat diploma keputusan sekurang-kurangnya B dan komponen kursus tu, silibus awak punya kursus tu kenalah sekurang-kurangnya kita akan cek lah 80% sama dengan kursus kita. Okey. Dan juga untuk yang pindah daripada degree ke degree, contohnya bila sekarang mungkin ada anak-anak yang sedang membuat ijazah di universiti lain ya dan ingin pindah ke UNIMAS. Okey, caranya adalah dengan menulis surat kepada dekan fakulti, okey, dekan fakulti dan juga menyatakan hasrat beserta dengan keputusan-keputusan terkini dan sekiranya diluluskan, menulis surat tu boleh email sahajalah ya. Sekiranya diluluskan, hendaklah pelajar tersebut memohon berhenti di universiti, mohon berhenti dulu di universiti yang asal, barulah kita akan keluarkan surat tawaran. Okey, untuk itu sekiranya pindah ke universiti kami, pindah ke fakulti kami, maka pindah kredit dibenarkan dengan syarat hendaklah kursus tersebut mempunyai sekurang-kurangnya grade C dan juga isi kandungan ataupun silibus kursus memenuhi 80% persamaan dengan kursus kami ya, dibenarkan. Kalau banyak yang sama mungkin boleh masuk terus ke tahun 2. Okey, sekarang kita lihat dah habiskan, settle. Mungkin ada soalan-soalan, tunggu dulu, tunggu di akhir. Okey, di akhir penerangan, simpan dulu, catat soalan. Jika ada, kita akan jawab satu persatu. Sekarang kita akan lihat kursus sarjana. Yang ini kita pass button kepada mungkin ibu bapa yang masih muda, tengah bekerja, berhasrat untuk meneruskan sarjana secara kerja kursus. Yang ni masuk kelas lah. Okey, kita lihat dulu sarjana yang pertama. Okey. Apple C, okey, saya memperkenalkan kredit transfer di peringkat sarjana. Kita memperkenalkan Apple C iaitu kursus-kursus di peringkat sarjana secara kerja kursus ini boleh dipindah kredit ya dengan berasaskan pengalaman kerja ya. Mungkin ada pendengar yang dah bekerja di bidang berkaitan, dah expert pun dalam salah satu kursus tersebut, bolehlah memohon Apple C. Kita akan beri satu test, sekiranya lulus ujian tersebut tak perlu ambil kursus tersebut lagi ya. Itu pindah kredit untuk Apple C. Okey. Okey, sekarang saya perkenalkan kursus sarjana kami, sarjana secara kerja kursus, itu pelajar masuk kelas. Yang pertama, Master in Information Technology Management ataupun short term dia famous dengan kita panggil MITM. Tempoh pengajian 1 tahun sahaja untuk full time student dan 2 tahun untuk part time. Okey. Full time maksudnya kita memang tak ada kelas Isnin sampai Jumaat. Okey. Full time maksudnya Sabtu Ahad itu full kelas pagi petang. Okey. Kelas Sabtu dan Ahad ya. Jadi full time. Kalau untuk part time tu mungkin dalam seminggu tu dia ada 1 kelas sahaja atau 2 kelas sahaja. Okey. Jadi okey, saya remind lagi kita tak ada kelas untuk master program sarjana secara kerja khusus, Isnin dan Jumaat tak ada kelas. Jadi kalau bekerja memang tak ganggu kerjalah. Okey. Dia hujung minggu sahaja. Dan sekarang
disebabkan oleh pandemik COVID-19, semua kursus-kursus kita walaupun di peringkat sarjana atau sarjana muda adalah secara online. Jadi jika para pendengar memohon untuk masuk sekarang, kita alu-alukanlah yang di luar daripada Kuching sebab tak perlu hadir kelas, tak perlu travel. Okay, this is the time to take the advantage lah online ya. Semuanya secara online termasuk exam. Memang tak ada langsung bersemuka. Okay, so what is MITM about? Okay, this program provide the student with enhanced understanding of business context and technical developments. Okay, it's more on the management in the modern IT industries. Ya, kalau mungkin sekarang tengah pegang jawatan dan ingin meningkatkan pengetahuan tentang ICT ataupun IT di dalam management, maka sesuai sangatlah kalau nak ambil kursus ini setahun sahaja. Okay, contoh-contoh kursus yang menarik like research methodology, business intelligence, computational thinking and project management. Ada banyak kursus lagi lah yang menarik ya. Okay, antara the potential career path, you can become IT manager and director, IT consultants in public and private organisation, as well as IT entrepreneurs. Okay, so the syarat kemasukan. Okay, apakah syarat kemasukan untuk mengambil sarjana in IT management ini? Okey, syarat kemasukan untuk kerja khusus kami di peringkat sarjana adalah okey, ingin saya terangkan bahawa ijazah sarjana muda, your degree, your previous degree at degree level, not necessary dalam bidang IT, ya, boleh saja dalam bidang lain sebab telah terbukti kami baru-baru ini ada graduates yang ada dalam bidang civil engineering dan bidang chemistry. Boleh, mereka memang skor dengan hebatlah walaupun bidang tidak berkaitan IT. Okey, your bachelor degree, okey, syarat kemasukan mesti minimum sekurang-kurangnya 2.75. Tetapi sekiranya bawah daripada 2.75, okey, di bawah bawah 2.75 masih boleh memohon dengan ada rigorous internal assessment. Maksud rigorous internal assessment ni kita akan interview lah. Kalau bawah 2.75 kita akan melakukan interview ringkas. Okey. Kemudian yang bawah daripada 2.50 ni akan tanya, boleh tak dia memohon? Boleh. Bawah 2.50 tu boleh juga memohon dengan syarat mempunyai sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja. Okey, 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan. Juga kita akan buat rigorous internal assessment lah. Okey, iaitu interview untuk melihat. Dan bagi syarat English, kebolehan bahasa Inggeris, MUAT band 3 sekurang-kurangnya untuk pelajar tempatan, untuk pelajar international kita akan melihat IELTS dan juga TOEFL. Okey. Sekarang kita lihat untuk program sarjana kerja khusus yang kedua, iaitu Master in Computer Science ataupun lebih dikenali sebagai MCS. Tempoh pengajian sama, 1 tahun sahaja. Maksudnya kalau para pendengar memohon sekarang dan masuk kelas pada September nanti, September tahun depan dah ada master. Okey, 1 tahun untuk full time. Tapi kalau part time boleh buat 2 tahun. Part time untuk yang relax sikit lah, yang mungkin nak masuk Sabtu saja, Ahad boleh ada masa leisure time. Okey, apa perbezaan MITM dengan MCS ini? Okey, for MCS dia adalah lebih technical, advanced ya. Dia memperkenalkan advanced skills and knowledge, advanced in IT, very technical. Okey, dan dia bukan untuk yang bidang bukan IT. Dia mesti sebaiknya mempunyai good background in IT lah. Okey, because dia sebab dia memperkenalkan kursus yang technical to in advanced digital technologies. Contoh antara kursus yang diajar di dalam sarjana ini, ICT infrastructure, cyber security, data science, advanced database, advanced software engineering. Potential career path, computer and information scientist, project manager, consultant, system analyst, testing, support, technical specialist, dan juga academician. Academician ni adalah path yang hendak menjadi pensyarah lah. Boleh mengambil khusus ni pensyarah di bidang sains komputer. Ya, mungkin ada yang bercadang hendak menjadi tenaga pengajar di sama ada IPTA ataupun FPTS, okey. Ataupun
yang hendak menyambung PhD dalam bidang sains komputer boleh mengambil kursus ini. Okey, syarat kemasukan adalah sama juga dari segi CGPA 2.75. Okey, tetapi kalau kurang daripada 2.75 kita boleh mempertimbangkan jika lulus kita punya internal rigorous assessment. Okey, dan jika ada pengalaman bekerja juga dipertimbangkan. Okey, jika untuk CGPA yang rendah. Sama juga untuk kebolehan bahasa Inggeris for international students kita mempertimbangkan IELTS dan juga TOEFL. Okey, sudah habis ke 5 sarjana muda dan berapa kursus sarjana tadi yang saya telah terangkan? Ada 2 kan, MITM dan MCS. Sekarang mungkin telah ada tertanya-tanya lah, walaupun kita melakukan kursus pengajaran sekarang memang disebabkan COVID-19, kita melakukan sepenuhnya secara online untuk fakulti, termasuk kelas, penghantaran assignment, pembentangan, presentation, exam, final exam, semua secara online. Okey, tapi kita lihat serba sedikit sekiranya tidak online. Katakan insya-Allah kita berdoa COVID-19 ini berakhir, maka kelas terutamanya khusus sarjana muda, bachelor, degree akan diadakan secara bersemukalah. So antara kita punya kelas adalah dia conducted via conventional lectures, iaitu kita ada juga lecture di dalam dewan kuliah yang besar, di mana di depan macam kita selalu tengok drama di TV lah kan, ataupun movie, lecture tu di depan kecil saja awak ramai dekat kelas, macam itulah kita ada dewan yang menarik lah dan terasa aura universiti kalau masuk di dalam dewan kuliah tersebut. Di samping itu, kita juga memperkenalkan kelas secara santai. Kadang-kadang kita rasa terlalu formal lah masuk bilik kuliah yang besar. Kita nak santai, baring-baring. Oh, kita punya pensyarah sporting. Kalau you nak yang santai, kita ada menyediakan makmal-makmal secara santai, terutamanya apabila pembentangan kerja khusus ataupun perbincangan. Okey. Kita ada menyediakan secara santai. Okey, kita nak tunjukkan juga the practical skills, not only teaching the theory, kita juga mengutamakan practical skills di mana pensyarah kita sangat committed dan juga kadang kita juga memperuntukkan lab demo untuk mengajar para pelajar one to one untuk kursus-kursus yang memerlukan perhatian yang tinggi seperti programming skills, dan juga bukan hanya software. Kita juga membekalkan hardware, banyak hardware yang kita dah order dan sekarang ada di antara senior-senior memerlukan hardware, kita akan melalui pensyarah kita boleh kongsikan lah. Okay. Jadi kursus ni praktikal dia complete, hardware dan software sekali. Okay. Kita ada untuk pengetahuan fakulti ini sahaja, bukan kongsi dengan fakulti lain ni. Fakulti kita sahaja sains komputer mempunyai 18 makmal komputer. Oh, banyak ni, 18. 5 pun dah banyak. Dekat sekolah 1 atau 2 saja kan. Ni 18 makmal komputer. Dan tadi dah tengok video kan. Tadi ingat tak video awal tu, video facility setiap makmal komputer tu besar. Okey. Ada 18 computer student ratio 1:3, dan antara facility kita ada kamera, single board komputer, banyak sensor lah, banyak jenis sensor yang boleh digunakan oleh pelajar dengan kita akan beri kepada pelajar untuk gunakan dan ada 24-hour wifi. Oh, bagus ni, wifi hotspot 24 hours. Okey. Industrial training, okey. Seperti biasa, kursus di peringkat sarjana muda, ini sarjana muda lah kita tak sentuh sarjana lagi lah sebab dah selesai sarjana, master hanya setahun. Tapi sarjana muda berapa tahun tadi? 4 tahun. Okey, 4 tahun, dan di dalam 4 tahun itu kita ada 6 bulan latihan industri. Apakah latihan industri? Di mana kita ada 4 track latihan industri. Pelajar boleh memilih untuk attach di industri yang dipilih oleh pelajar sendiri, tapi kita akan tapis lah, okay? Sama ada industri tersebut mestilah industri yang
baiklah. Okey. Pelajar juga selain daripada attach kepada industri, boleh memilih untuk attach ke community ataupun untuk boleh memilih untuk menjalankan kerja entrepreneurship, jadi keusahawanan. Mungkin ada yang dah minat untuk menjadi keusahawanan, serlahkan bakat semasa latihan industri ini dengan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah kami yang berpengalaman. Dan juga boleh juga siapa yang nak minat ke arah research, nak buat master by research, nak buat PhD, nak jadi researcher, pakar saintis di dalam IT, bolehlah memilih untuk membuat penyelidikan semasa industrial training attached kepada pensyarah yang ada grant penyelidikan. Okey, di samping itu, program 4 tahun tadi juga mempunyai final year project, projek tahun akhir, di mana biasanya projek tahun akhir kami memang berkualiti dan pernah kita galakkanlah yang mempunyai keputusan yang baik dan menunjukkan outcome yang baik. Kita galakkan menyertai pertandingan, pertandingan sama ada di peringkat lokal, di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. Dan terbukti beberapa daripada pelajar kami, lihat di skrin tersebut, okey, ini pelajar ni pelajar memenangi pertandingan di peringkat baru-baru ni lah, yang ni yang baru ni 2021 ni, MTE 2021. Okey, dengan bimbingan yang pertama ni bimbingan Associate Professor Dr. Johari, menang gold medal. Tahniah. Okey, yang kedua ni dengan bimbingan Dr. Sarah. Okey, Dr. Sarah memenangi silver medal. Dan juga di Penang International Invention dengan bimbingan Dr. Emilia Jati memenangi silver medal. Sebenarnya tidak terhad kepada 3 ni saja. Tahun ini ada banyak lagi pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah yang kami memenangi pertandingan di peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan ya. Cuma yang dipaparkan di sini yang hanya 3 lah. Kalau papar banyak tak habis pula saya nak explain. Banyak lagi saya terima daripada pensyarah-pensyarah dan juga pelajar-pelajar yang mereka menangi. Okey, selain daripada itu, ini sangat menarik. Okey, bagi saya pelajar-pelajar yang memberi maklum balas mereka sangat gembira. Kita ada service learning. Apa maksud service learning? Kita bawa pelajar-pelajar kita kepada komuniti. Contohnya grup pelajar ni, satu grup pelajar pergi ke komuniti sebenar dan juga membantu komuniti sebut di dalam IT. Okey, jadi para pelajar sangat teruja sebab mereka akan bergaul mesra dengan komuniti, sama ada komuniti pihak kampung ataupun komuniti pihak sekolah ataupun agensi-agensi badan NGO. Jadi daripada feedback komuniti, maklum balas komuniti, mereka pun sangat gembira dengan penyertaan pelajar kita. Jadi setiap pelajar akan mempunyai peluang untuk pergi ke komuniti. Jadi semasa pandemik COVID-19 ini kita membawa pelajar kita secara online berbincang dan berdiskus dengan komuniti tersebut. Okay, dan ini adalah secara berkumpulan. Kalau ada rasa yang macam saya pemalulah nak berbincang komuniti, tak apa, itu secara berkumpulan. Tapi bila dah mengalami pengalaman tersebut, rasa malu itu akan kurang dan memberi keyakinan yang lebih. Itulah yang tujuan kita hendak memperkenalkan service learning. Okey, di samping itu ada juga yang menarik kepada saya percaya ada anak-anak, adik-adik yang looking forward, ada tak mobility program? Dia nak buat, mak suruh buat kat Unimas, tak apa. Tapi hati ingin nak pergi Korea, nak pergi Jepun, boleh. Kita ada program pertukaran pelajar. Okey, kita ada program pertukaran pelajar. Boleh kita, okey, syaratnya adalah boleh belajar di luar negara sekurang-kurangnya 1 semester atau 2 semester. Syaratnya kena habiskan dulu 2 semester, maksudnya tahun pertama kena buat dulu di Unimas. Di akhir tahun pertama bolehlah memohon melalui fakulti untuk kata, oh saya nak belajar di di Korea contohnya. Nak merasa pengalaman di Korea, boleh. Sekurang-kurangnya tapi CGPA sekurang-kurangnya 2.75. Dan juga
kita ada juga membantu daripada segi keuangan ya, tetapi makan minum, makan minum dan sara hidup akan provide oleh pelajar sendirilah. Kita biasanya membantu dari segi yuran dan tiket kapal terbang. Okey. Dan satu lagi, pengajian yang diambil semasa di luar negara tersebut boleh dibawa ke Unimas dan dipindah kredit. Tak perlu ambil kursus yang sama di Unimas. Itu kita galakkan. Jadi tidak mengganggu langsung struktur pengajian ya pelajar. Okey, sekarang kita nak lihat nak tunjukkan graduate employability sepanjang 5 tahun terkini. Apakah graduate employability? Iaitu peratusan pelajar kita mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Ini dalam tempoh 6 bulan saja ni. Maksudnya mungkin ada yang dalam tempoh 6 bulan tersebut yang nak rehat dulu, ibu bapa kata rehatlah dulu, belum nak cari kerja, ada yang membantu ibu bapa di rumah dulu, okey. Tetapi yang minta kerja insya-Allah dapat kerja. Okey, jadi kalau kita lihat statistik 2020 83%, yang terkini lah 2020 maksudnya yang grade hujung tahun lepas dia dapat kerja pada tahun ni 83%, 2019 90%, 2018 88, 2017 82, 2016 82. Dia tak kurang daripada 80% ya. Memang mudah mendapat kerja dan kita juga banyak mendapat testimoni lah daripada industri. Nanti mungkin ada masa kalau saya buat lagi sharing knowledge ini, saya akan letakkan industri punya feedback terhadap kami pun graduan kami ya, because the industry keep on emailing us asking about jobs, okay, offer dia vacancy ya, nak cari graduan kita. Mereka sentiasa contact fakulti lah. Okey, ini contoh alumni kami yang dengan career mereka. Baru ni saya contact lah beberapa pelajar untuk minta gambar mereka di tempat kerja. Saya kata macam mana you all kerja, sebab alumni kami semua mendapat kerja yang baik dan dalam bidang berkaitan. Jadi contohnya Farhan, ini adalah pelajar antarabangsa kami dari Mauritius. Bila dia dah tamat pengajian tempoh hari, dia kembali ke Mauritius dan mendapat sebagai jawatan sebagai IT consultant. Kemudian ada yang bekerja di Taylor University sebagai System and Process Analyst, Syahidatul Nur Aisyah. Lai Yishi bekerja sebagai PHP Backend Developer dekat Penang. Loga Shini bekerja sebagai Business Process Delivery Associate di KL. Kong N.Yi, yang ni pelajar terbaik ya. Pelajar terbaik kami pernah mendapat 3.99 CGPA. Beliau bekerja sebagai software developer di KL. Dan juga bukan hanya di KL, di Penang saja mendapat pekerjaan, di Sarawak pun kita dapat pekerjaan Bibi Nisa as a software engineer di Sains. Dan juga ramai lagi sebenarnya di Miri, di Bintulu, okay, mendapat pekerjaan dalam bidang yang berkaitan. Okay. Okey, saya rasa penerangan saya setakat ini sahaja. Asyik saya saja yang ni kan, mesti nak dengar daripada Dr. Yanti. Maka untuk aktiviti dan lihat fasiliti yang lebih menarik lagi dan juga apakah tarikan-tarikan lain ya di Unimas dan juga di fakulti kami, maka silalah bersama dengan Dr. Yanti selepas ini. Okey, itu saja Dr. Sarah. Saya pass back to you. Terima kasih. Yeah, thank you very much, Dr. Katina, for sharing our programs and our students' achievements. I hope that all of you are eager to learn more about our programs here in FCSIT. If you have any questions, please drop them in the comments below and we will answer them in the Q&A session. We also have Dr. Iwandi here, Deputy Dean of Undergraduate, to answer your questions, okay? But we will answer them all after all the presentations, okay? Now I would like to invite my colleague, Deputy Dean of Student Affairs and Alumni, Dr. Yanti Rosmani Bujang, to present exciting activities, facilities, and also attractions at the faculty and the university campus. Okay, over to you, Dr. Yanti. Okay, thank you, Dr. Sarah, our moderator, and our Dean, Associate Professor Dr. Katina, for the sharing about our academic program.
Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Yanti Rosmuli Bujang, Timbalan Dekan Hak Ehwal Pelajar dan Alumni akan berkongsi sedikit lagi maklumat mengenai fakulti kita. Okey, bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta kan? Dan untuk mengenali FSKTM dengan lebih dekat lagi, saya ingin berkongsi mengenai aktiviti, kemudahan dan tempat yang menarik untuk bakal-bakal pelajar FSKTM semua. InsyaAllah. Okey. Okey, di sini untuk maklumat anda semua, setiap tahun FSKTM menjalankan pelbagai aktiviti yang melibatkan warga FSKTM sama ada pelajar, pensyarah, staf dan juga komuniti luar. Okey. Di sini kita ada 5 aktiviti yang kita boleh kategorikan untuk semua jenis aktiviti yang dijalankan di fakulti. Okey, yang pertama adalah service learning seperti yang telah diceritakan sedikit oleh Dr. Katina tadi. Okay. Service training ni merupakan salah satu kursus yang ditawarkan dalam kursus technopreneurship. Dia merupakan sebahagian daripada kursus Trust Technopreneurship and Product Development. Okay. Pelaksanaan SL dijalankan melalui projek bersama komuniti yang biasanya terdiri daripada kampung-kampung atau sekolah-sekolah di sekitar Kuching, Kota Samarahan dan daerah-daerah berdekatan di Sarawak. Di sini kalau kita lihat pada video ni dan gambar yang terdapat di sini, kita boleh melihat pelajar berpeluang untuk membantu komuniti dan juga dapat merasai pengalaman menjalankan projek bersama dengan komuniti. Ini adalah salah satu hasil projek service learning menghasilkan video corporate komuniti setempat seperti apa yang kita lihat di bahagian atas ni. Okay. Dan ini adalah corporate video daripada SID, Sarawak Indo Dayak Sarawak, SMK Demak Baru di Kuching dan SK Kampung Rembus di Kota Semarahan, dan juga beberapa gambar pelajar terpensyarah bersama dengan komuniti semasa menjalankan aktiviti di kampung-kampung yang terlibat. Okay, next is kita punya ni antara output lain daripada service learning. Okay, terdapat juga projek seperti membangunkan laman web komuniti seperti yang kita dapat lihat di sini. Ini adalah semua screenshot daripada laman web komuniti yang dah dihasilkan oleh pelajar-pelajar service learning. Okey. Ini merupakan beberapa website yang telah dibangunkan oleh pelajar dari projek service learning untuk komuniti di Kampung Sampir, yang ini di Asarjaya, Kampung Surabaya Ulu di Putrajaya. Dan, ini adalah carta organisasi pentadbiran Kampung Surabaya Ulu, laman web Sarawak Indo Dayak Sarawak dan juga voters tracking system, ini adalah sistem yang telah dibangunkan untuk kegunaan komuniti setempat. Dan ini adalah antara gambar pensyarah dan pelajar bersama komuniti yang terlibat. Okay. Okay. Mengadakan latihan ICT untuk komuniti juga merupakan salah satu aktiviti di bawah service learning. Biasanya projek adalah berdasarkan keperluan komuniti untuk menjadikan projek ini lebih berimpak kepada komuniti. Maksudnya adalah untuk kegunaan komuniti itu sendiri. Bukan saja dibuat berdasarkan apa yang diperlukan untuk oleh pelajar. Okay, dia adalah lebih kepada keperluan komuniti setempat. Okay, antaranya mereka mengajar cara untuk mengambil gambar untuk mempromosikan produk tempatan secara atas talian. Contohnya dekat Facebook ataupun IG, menggunakan lightbox yang kita boleh nampak di sini. Okay. Dan semasa pandemik juga, servis ini tetap dijalankan tetapi secara online mengikut norma baru. Okay. Tetap juga dijalankan, semua perbincangan dilakukan secara online. Okay. Then, our next activity is tinkering and creativity. Ini adalah merupakan aktiviti untuk menggalakkan kreativiti di kalangan pelajar-pelajar FSKTM. Okay. Seperti yang kita tahulah, kebanyakan hampir semua fakulti, memang semua fakulti menggalakkan pelajar yang berfikir secara kreatif, dan begitu juga dengan FSKTM, kita sentiasa menggalakkan pelajar-pelajar untuk sentiasa kreatif dan kita menyediakan kemudahan untuk tujuan ini. Okay. Fakulti telah mewujudkan Makerspace Lab dan Creative Culture Project di Gamification Lab. Okay. Antara aktiviti dijalankan adalah digital making, computational thinking, ideathon and gamification. Dan di sini pelajar berpeluang untuk menghasilkan miniatur menggunakan 3D printer, dan semasa PKP PKP 1 yang tahun lepas, FSKTM telah menghasilkan face shield menggunakan 3D printer untuk disumbangkan kepada frontliners. Okay. Di sini juga kita boleh mencuba semua peralatan yang disediakan
peralatan robotik seperti airport dan juga ada drone, okey, di Makerspace Lab ni. Okey. Makerspace Lab merupakan antara tarikan utama pelawat luar apabila mengunjungi fakulti kita. Okey. Untuk makluman semua, lab Makerspace ni di bawah pendirian Dr. Sarah and team Makerspace, dan gamification lab di bawah sediaan Dr. JC. Okay, ini kita lihat macam mana ini adalah 3D printer yang terdapat di Makerspace Lab. Okay, this is ni lah di gamification lab. Okay, next activity is Pertekma. Okay, untuk makluman kita sedia maklum setiap fakulti mempunyai persatuan pelajar masing-masing, dan di FSKTM kita ada Pertekma. Di sini saya ingin kongsikan beberapa aktiviti menarik yang telah dianjurkan atau yang melibatkan Pertekma. Okey, baru-baru ini kita baru saja membuat latihan baru untuk JK Pertekma. Okey, ini kenapa Pertekma ini penting untuk pelajar? Kerana ini merupakan salah satu platform untuk pelajar mengasah soft skill selain daripada cemerlang dalam akademik sahaja. Okey, ini kerana industri sekarang ini tidak hanya melihat kecemerlangan akademik, tetapi juga melihat keterampilan pelajar secara individu. Okey, ini adalah antara kegiatan Pertekma yang telah diadakan. Pertekma ataupun nama penuhnya Persatuan Teknologi Maklumat merupakan persatuan pelajar FSKTM yang aktif membantu fakulti mengadakan aktiviti yang melibatkan pelajar dan komuniti. Okey, pada tahun lepas sebelum PKP bermula, kita sempat menganjurkan aktiviti yang merupakan acara tahunan fakulti pada 7 hingga 12 Mac 2021. Okay, ini antara aktiviti yang telah diatur semasa aktiviti. For example, kita boleh tengok kat sini ada e-sports, okay, cyber run, makerspace activity with schools, dan sebelum pandemik juga Pertekma turut terlibat membantu fakulti semasa pandemik projek simposium. Okay. Walaupun dalam keadaan pandemik sekarang, aktiviti kita terpaksa tangguhkan. Okay. Walau bagaimanapun, aktiviti yang sesuai tetap diadakan sesuai dengan norma baru. Okay, ini adalah antara gambar-gambar aktiviti yang telah diadakan semasa aktiviti tahun lalu. Kita boleh lihat kat sini. Okay. Okay, next activity is workshop and conference. Okay, our faculty actively organize workshop and conference for knowledge sharing. Okay, antara aktiviti yang kita buat, yang kita dah buat setakat ni, okay, kita ada disease modeling by Dr. Jen here. Okay, digital STEM untuk pelajar sekolah, gamification seminar untuk pelajar universiti, Cita conference, okay, this is our faculty conference lah, okay. Lepas tu kita ada cyber safe awareness by Dr. Tan and Dr. Lau, dan ini merupakan antara aktiviti yang diadakan lah, okay. Untuk persidangan antarabangsa, Cita, ia merupakan persidangan fakulti yang diadakan 2 tahun sekali. Okay, dan tahun ini kita tetap mengadakannya pada 25 hingga 26 Ogos 2021 secara maya. Okay, memandangkan kita terpaksa akal kepada nombor baru sekarang ini. Okay, namun itu tidak menghalangkan kita untuk berkongsi ilmu kepada orang luar. Okay, sekarang kita beralih kepada aktiviti pertandingan yang telah disertai oleh pelajar fakulti. Okay, di sini kita boleh lihat antara beberapa pertandingan yang pernah disertai, iaitu Innovax Sarawak, Hackathons and Maitris Borneo, di mana pelajar turut membawa balik kemenangan untuk fakulti. Ini adalah gambar-gambar kemenangan mereka lah. Okay, dan tahniah diucapkan kepada semua pelajar yang telah memenangi acara yang event-event yang telah mereka sertai. Okey, sekarang kita beralih kepada kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar kampus. Okay. Saya rasa untuk student UNIMAS, mereka semua tahu di mana benda ni. Semua tahulah student pavilion dekat mana. Okay. Student existing student UNIMAS lah. Okay. Student pavilion berada berdekatan dengan FSKTM. Okay. 5 minutes walk from the faculty building. Okay. Dan ini adalah tempat yang sesuai untuk mencari keperluan diri setelah menghadiri kuliah, tutorial, dengan pemandangan yang amat menenangkan sebelah Tasik UNIMAS. Ini adalah pemandangan daripada Tasik lah. Okay. Richamu Cafe berkonsepkan ala-ala Starbucks. Okay. Sesuai untuk berehat sebentar dan merehatkan minda sambil menghirup minuman kegemaran anda. Okay.
Terdapat juga kafeteria yang menyediakan pelbagai jenis makanan untuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam untuk pelajar yang tinggal di Kolej Penghampiran. Ini juga menjadi tumpuan staf yang berada di sekitar fakulti lah. Selain daripada itu, kita boleh lihat kat sini terdapat juga kedai seberaneka seperti 7-Eleven, lobby, coffee shop dan juga beberapa ATM machine untuk memenuhi keperluan warga Unimas. Okay. Gambar ini diambil sebelum pandemik. Kita boleh nampak ramai pelajar menjamu selera kat sini. Okay. Tapi sekarang ni keadaan dia amat berbeza. Okay. Okay, untuk pelajar yang ingin duduk di kolej untuk memudahkan mereka bergerak dalam kampus, okay, Unimas menyediakan 9 kolej untuk kemudahan pelajar dan kolej yang terdekat dengan FSKTM ialah Sakura College, okay, yang hanya mengambil masa 5 minit daripada bangunan kita lah, daripada pejabat Unimas, pejabat FSKTM. Okay, selain aktif di fakulti, pelajar juga digalakkan melibatkan diri dengan aktiviti kolej seperti aktiviti untuk malam citrawala. Ini kita dapat lihat ke sini di mana pelajar semua melibatkan diri. Ini adalah pelajar-pelajar daripada kolej. Okay. Malam citrawala biasanya diadakan semasa minggu convocation dan disertai oleh semua kolej. Okay, gambar dan ini pula adalah gambar menunjukkan perabot yang disediakan dalam bilik salah satu kolej Unimas yang sangat kondusif untuk pelajar-pelajar di kolej. Ini adalah gambaran lah untuk sesiapa yang teringin ada intention niat nak masuk ke Unimas. Inilah antara susun atur dalam kolej yang disediakan oleh Unimas. Okay. Okay. Selain daripada sekarang kita beralih kepada kemudahan disediakan di fakulti untuk pelajar-pelajar FSKTM. Okay. Ini adalah daripada pandangan luar luar penggunaan FSKTM. Kita dapat melihat ruang parking yang mencukupi disediakan untuk staf dan pelajar. Jangan risau, bawa kereta memang cukup untuk anda semua park setakat ni. Okay. Dan jalan di Unimas ni juga tidak sesibuk jalan di universiti lain, memandangkan kita punya keluasan tu adalah besar. Okay. Di sini kita dapat melihat beberapa buah lab, okay, yang terdapat di fakulti. Ini adalah FYP lab, okay, teaching lab dan Microsoft lab. Okay. Dan setakat ini FSKTM seperti yang telah diceritakan oleh Dr. Katina tadi, kita mempunyai 18 lab dan kita juga ada 8 bilik tutorial untuk tutorial session. Ini adalah untuk kegunaan pelajar siswazah dan pelajar pasca siswazah. Okay. Ini untuk pelajar Unimas yang dah lama tak balik ke kampus, dia adalah satu benda yang baru kita boleh nampak di fakulti. Okay. Selain daripada kemudahan pengajaran, FSKTM juga menyediakan beberapa kemudahan yang ada di fakulti untuk pelajar dan juga untuk pelajar juga orang luar lah. Okay. Landmark ini ialah salah satu tempat yang menarik untuk mengambil gambar di sekitar fakulti. Selain daripada lobi FSKTM yang baru, landmark ini terletak berhampiran dengan ini adalah tempat bulatan yang berdekatan dengan lobi FSKTM. Okay. Masa kompo saya pasti memang ramai akan mengambil gambar di sini. Okay, untuk pelajar yang lama datang kembali ke kampus, sebab kita upload kepada nombor baru online teaching and learning. So ini adalah satu pemandangan yang baru. Okay, untuk menyambut ketibaan pelajar-pelajar yang kita selalu rindui selama ini. Okay. Okay, ini adalah bilik seminar yang kosong. Okay, kalau masa kuliah memang kita nampak student duduk seminar. Okay, kita pun rindu sebagai pensyarah, kita pun rindu suasana lecture ni. Okay, kalau kelas yang ramai memang ada pelajar duduk dekat tangga di gedang. Okay, itu ada pengalaman saya sendiri dah. Okay, gambar bilik seminar dan biasa ia adalah tempat di mana kuliah diadakan selain daripada dewan kuliah yang lebih besar yang kita tak ada gambar kat sini yang boleh memuatkan lebih 300 pelajar pada satu masa. Okay. Ini adalah student interaction room. Student interaction room merupakan ruangan untuk pelajar melakukan aktiviti di fakulti. Ini adalah di bawah jagaan, di bawah penjagaan, di bawah jagaan atau penyediaan Petikma komiti. Okay. Ini lobi FSKTM untuk sentiasa bersedia untuk menyambut ketibaan tetamu fakulti dan juga pelajar-pelajar FSKTM. Okay, ini adalah pemandangan dalam Makerspace Lab yang kelihatan lebih santai untuk kegunaan pelajar dan ini merupakan tarikan utama pelawat lah. Kalau pelawat dari luar memang mereka akan dibawa mengunjungi Makerspace Lab
Okey, untuk tujuan riadah pula, okey, setelah penat belajar, kita pun tak nak student kita hanya fokus belajar saja, okey, hanya tapi tak menjaga kesihatan, tak ada buat aktiviti lain. Kita tak nak pelajar kita macam tu, kita nak pelajar kita balance, okey, ada seimbang dari segi akademik dan segi aktiviti yang dijalankan. Okey, sebagai pelajar untuk tujuan riadah ni, kita keluar sebentar daripada bangunan FSKTM tadi dan kita tinjau pula kemudahan lain yang terdapat di sekitar Unimas. Okey, ini adalah Unimas, kolam renang Unimas bersaiz Olimpik, okey, yang disediakan oleh pihak Unimas untuk penggunaan pelajar dan warga Unimas semula. Okey, lepas tu kita ada gelanggang futsal, kita ada gemilang teater, tak ada gambar di sini, yang terletak berdekatan dengan Kolej Cempaka dan FEB dan boleh memuatkan 500 orang pada satu masa. Lepas itu ini adalah stadium Unimas yang mempunyai track dan padang untuk pelbagai acara sukan sama ada peringkat universiti ataupun kebangsaan. Okey, dan kita juga kita nampak kat sini, okey, ada jambatan yang cantik merentasi tasik di hadapan FSKTM. Ini merupakan salah satu tarikan kepada pelajar-pelajar juga lah. Dia orang selalu lepak-lepak kat sini, okey. Dan mungkin ada yang ada memori di tasik, di jambatan yang melintasi tasik ni. Okay. Dan di tasik ni juga kita boleh melakukan aktiviti berkayak yang merupakan salah satu aktiviti yang kerap dijalankan oleh pelajar. Okay. Now kita move kepada perkhidmatan yang disediakan oleh Unimas. Okay, sebagai pelajar Unimas, of course Unimas akan menyediakan perkhidmatan untuk pelajar, okay, untuk memudahkan pelajar menjalani hidup di Unimas. Okay. Ini adalah antara yang wajib anda kunjungi sebagai seorang pelajar, iaitu Petari. Okay. Ini adalah library kita. Petari, perpustakaan Tunku Abdul Rahman Yaakob. Okay. Kita boleh lihat selebihnya perpustakaan ini amat menarik. Okay. Dia tak seperti perpustakaan kita masuk. Memang kita rasa macam lain lah. Okay. Untuk pelajar existing pelajar Unimas memang melihatlah benda ni sebelum dia orang seperti pandemik hari itu. Okay. Lepas tu kita juga menyediakan perkhidmatan yang daripada KAM yang menyediakan platform e-lib untuk PDP secara atas talian. Okay. Di mana sekarang ni semua pensyarah dan semua pelajar menggunakan e-lib platform untuk menjalani online lecture semua. Okay. Lepas tu kita ada Unimas Global, okay, untuk membantu dalam proses yang melibatkan immigration. Ini adalah khas untuk pelajar antarabangsa lah. Okay, Unimas Global berperanan untuk membantu dalam proses melibatkan immigration seperti visa dan pasport pelajar. Okay. Kita ada juga apps kita sendiri, Unimas Now, yang merupakan app yang sangat penting dan wajib dimuat turun oleh semua warga Unimas kerana banyak perkhidmatan secara online terdapat di dalam app tersebut. Okay. Untuk pelajar, app ini juga amat penting kerana ia diperlukan untuk merekod kehadiran pelajar menggunakan QR code untuk kehadiran kelas secara bersemuka ataupun online. Dan kalau kita nak start kelas tu, kita memang sekarang ni semua pelajar memang perlu ada handphone lah untuk scan punya QR code untuk attendance setiap masa. Okay. Sekarang kita berjalan keluar pula dari Unimas campus. Okay. Tadi kita dah dari fakulti, lepas tu kita dah keluar dari fakulti, kita berjalan di sekitar kampus dan kita sekarang berjalan di luar kampus Unimas. Okay. Di sini saya kongsikan tempat-tempat yang menarik di sekitar Semerahan dan Kuching, dan sebagai pelajar, of course tempat-tempat ini adalah penting untuk anda tahu sebab ini di mana tempat untuk anda mendapatkan segala keperluan. Okay. Untuk anda yang ingin belajar di sini, mesti anda fikir adakah Unimas ini terletak jauh daripada segala kemudahan? Tidak ya. Okay. Ini adalah yang kita saya cuba nak share kat sini lah. Okay. Kota Semerahan, Unimas terletak di Kota Semerahan dan Kota Semerahan juga dikenali sebagai kota ilmu lah. Okay. Dan terdapat banyak kemudahan di sekitarnya. Okey, kita boleh lihat kat sini terdapat beberapa pusat membeli belah dan supermarket yang boleh dikunjungi oleh pelajar Unimas, terutamanya yang pelajar yang menyewa di luar untuk mendapat segala jenis keperluan lah. Okey, antaranya ialah Evergreen. Okey, ni semua kena tahu dah ni. Okey, dan wajib tahulah. Falik, H&M dan Imat. Okey, lepas tu semua mall merupakan kompleks membeli belah, okey, yang terbesar di daerah Semerahan. Okey, lebih kurang 10 minit dah kalau kita pandu kereta. Okey, dan juga Aiman Mall. Okey. Dan sekiranya kita ingin pergi lebih jauh sikit, kita akan pergi ke ni Aiman Mall. Kita akan pergi ke 15 minit kita drive, kita akan pergi lebih jauh sikit, kita akan menghadap ke
Promenade Mall. Okay, di sini untuk adalah mall yang baru. Okay, untuk mendapat ini juga tempat untuk kita mendapatkan keperluan harian. Okay, untuk memudahkan pelajar bergerak, okay, ini perkhidmatan e-hailing juga terdapat di UNIMAS dan kita setiap fakulti ada tempat drop dia masing-masing lah. Okay. Okay. Sekarang kita pergi lebih jauh untuk melihat tempat-tempat yang menarik di sekitar Kuching dan Semarahan. Ini especially untuk pelajar-pelajar semasa cuti sekolah, family datang, pelajar di Semenanjung kan, family datang di Semenanjung, okay, nak melawat awak kat sini, nak tengok macam mana you adapt dengan keadaan di Sarawak, okay. So boleh bawa family-family kat sini, okay. InsyaAllah selepas pandemik ni semua berakhir, okay. InsyaAllah semua aktiviti ni boleh diteruskan seperti biasa lah. Okay, ini antara tempat-tempatnya, okay, berdekatan dengan kampus kita memang terdapat di Virtual Park di Semarahan, okey. Ini di mana anda boleh mengalami pengalaman menggunakan menggunakan semua alatan virtual, okey, secara virtual, okey. Lepas tu kita ada Sarawak Culture Village yang ni agak jauh sikit, yang terletak lebih kurang 33 km daripada kampus UNIMAS. Lepas tu kita ada Bakun National Park, yang ni rasanya semua dah tahu, ini adalah salah satu tempat menarik di Sarawak. Okay, dah lama dah wujud tempat ni. Okay, and then ini adalah memang rasanya semua dah kenal lah tempat ni. Tempat ni adalah sesuai untuk tempat perkhemahan dan juga jungle trekking. Okay, dulu masa sekolah-sekolah dulu saya ingat kita selalu pergi ke sini untuk buat motivation camp sebagai pengawal sekolah ke, kita selalu pergi tempat macam ni lah. Okay. Lepas tu kita ada Mendung Escape yang terdapat di bawah dan Kubah Waterfall yang terletak di Matang. Okay, yang ni saya belum pergi, yang ni saya belum berkesempatan lagi. Okay, walau bagaimanapun tak terhad kat sini saja ya, dia ada banyak lagi aktiviti secara berkumpulan atau keluarga yang boleh kita adakan di sekitar tempat ni lah. Lepas tu ada banyak lagi tempat menarik sebenarnya di Kuching. Okay, contohnya kita ada waterfront, memang semua dah tahu. Okay, sebab benda tu kita semua dah tahu, kita tak nak masuk dalamnya, kita nak introduce benda-benda yang kita jarang dengar lah. Okay. So waterfront kita ada, lepas tu kita ada apa lagi, banyak lagi lah tempat-tempat yang menarik sekitar ni. Okay. Untuk mengetahui maklumat lebih lanjut mengenai aktiviti FSKTM yang terkini, okay, anda boleh ikuti kami di social media fakulti dan Petikma seperti yang tercuali di skrin. Kita ada FB, IG, Twitter dan YouTube kita, lepas tu website UNIMAS. Okay. Dan akhir kata, sertailah kami di Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat untuk pengalaman belajar dan kerja yang lebih menarik. Okay, take care everyone and stay safe. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya serahkan balik kepada Dr. Sarah untuk sesi seterusnya. Terima kasih. Okay, thank you Dr. Yanti for sharing all the exciting activities and also the all the things that can be done around campus and also outside of campus for family and friends as well as the students. I just have one question for you, Dr. Yanti. Out of the 5 tourist spots, which one that you have already visited? Sorry, again? Out of the 5 tourist spots that you mentioned, which ones are the one that you've already visited? Baku, Taman Negara Baku. Oh, Taman Negara Baku. Belum pergi Yeah. ke Mendung Escape lah kan? Mendung Escape tak pernah pergi lagi. Okay. Thank you very much. Okay, so up next, this will be our quiz time. Before we go to the question and answer session, we're going to go to the quiz time. All right, so I want to know how many of you are interested to win these gifts from the faculty. Please say yes at the comments below so that we know that you are excited to answer the questions. Anyone? Okay, so we're going to have these quiz questions, yeah? So I will have, okay, so we have some yes over there. Okay, so we need more yes. We will have Puan Cynthia to help us to get the names of those who are able to answer the questions correctly, yeah? So you have to listen carefully. Okay, you've got to listen carefully the questions. Okay. All right. Question 1. How many
undergraduate programs do we have in the faculty? I repeat, how many undergraduate programs do we have in the faculty? Okay, so we have an answer by Emma Farisha. She answered 5. Okay, she's the first one who got the question correct. Okay, so Puan Sijia, please contact Emma Tahniah, Farisha. tahniah. Ya. Congratulations. Okay, so that's the first question. So you will get one whole set of all the things I mentioned before together with this beautiful woven bag. I hope you can see this or you can't. Oh, okay, that is okay. You see that it's a very beautiful woven bag. Okay, so second question. What is the duration of study for all undergraduate programs in the faculty? What is the duration of study for all undergraduate programs in our faculty? Okay, so we have an answer by Casey Chang. Congratulations, you got it right. Okay, 4 years. Okay, so 4 years for each of the programs that we have for the undergraduate programs, yeah, in our faculty. Okay, so congratulations to you. All right, so the third question. Okay, third question, yeah. This one is a little bit hard, but if you paid attention, maybe you can answer this question. What is the full name of the student body in our faculty? What is the full name of the student body in our faculty? Student body, Persatuan Pelajar. Full name, ya, full name. Full name, full name, full name. Persatuan Teknologi dan Maklumat. Bolehlah kok. Boleh lah. Okay lah, Dr. Kania say okay. Okay, thank you very much. Congratulations, Noor Awang. You will be contacted by Puan Cynthia. Alright, so that's the third question. So we have 2 more questions, yeah, 2 more questions. Alright, 1. Okay, so this question, listen carefully. Name one student service that is available in UNIMAS. Name one student service that is available in UNIMAS. We mentioned a few just now. Perkhidmatan, ya, perkhidmatan untuk pelajar, student services. Such as, very simple. Ingat balik apa slide yang ditunjukkan tadi? Hin. Oh, serum bukan, ya. That one is not perkhidmatan untuk semua pelajar, but this one we want the one for UNIMAS. Yang Name mudah one kalau nak student service. yang mudah Hin dia kalau nak pinjam buku pergi mana? Ah, Ah. apa nama tempat tu? Apa tadi yang Dr. Yanti tunjuk tadi? Yang Apa wajib yang awak dah jawab, dapat untuk betul belajar. tak boleh try lagi, ya. So this one will be open to others. Nama baru. Petari. Oh, tapi Cik Emma sudah menang kan tadi? Emma dah menang tadi. Dr. Katina, should we let Cik Emma menang? Or we should open the rest? Open. Open. Olivia Servitioning? Oh, bukan, ya. Okay, we have Fanny Anyi Janim Liu. Okay, Petari, good. Okay, so we have a winner for the third question. All right, so fourth question. All right, so fifth, the last one. The last question. Name one residential college in UNIMAS. I repeat, name one residential college in UNIMAS. Asrama di UNIMAS tadi. 1.
Bagi satu je nama. Sakura. Okay, we have Afiq Imran. Okay, so I think Afiq, ya. Okay, so Tapi boleh kot. boleh. Kenapa? Why? No, it's okay. It's correct. Sakura, right? Sakura College. Okay. Thank you very much. Okay, so those are the 5 winners. So Puan Cynthia, thank you. Congratulations. All right. So please make sure you are in contact with Puan Cynthia and then you provide your details to her. So those are our quiz questions. So we will deliver your gifts to you according to the address you give to us. Okay. So final session is the Q&A session, Dr. Katina and also Dr. Yanti. So we have a few sessions that has been collected by Dr. Imran, yeah. So maybe we can go through the question. First question that we can see is, apakah perbezaan di antara kelima-lima program Pasca Siswaza? Prasiswaza. Okey. Untuk soalan ni perbezaan tadi saya ada bagi tahu computational science kan. Computational science dia more on mathematics dan juga computer science. Mesti tahu mathematics lah, dia memang heavy on mathematics. Untuk information system ataupun sistem maklumat, dia more on data dan juga database dan organisation. More on data, database, organisation, macam itulah. Okay. Untuk software engineering is more on system development itself. Because it's very detailed on system development. Setiap each phase of a system development in that course you will be taught very detail untuk system development. Okay, untuk multimedia computing, the programming, when you learn programming, it will more on multimedia, like combining all the audio, visual, okay, for example like game and computer graphics, and more on image. Tapi it's a computer science. Dia bukan macam, jangan salah faham lah, dia bukan macam buat iklan ataupun design dia ada elemen programming dalam computer graphics. And untuk network computing, it's more on the network rangkaian network dan network connection seperti wireless, okay, broadband, cellular and IoT, Internet of Things yang menggunakan banyak sensor, dan juga you will learn on network setting. Network setting itself, how to set a network in a building, in a room, in a big organization. Okay, so you will learn more about network lah, network setting. So that are the difference. But actually, the difference to you have to bear in mind, the difference is in the brackets. So it's like 50% are the same with the others program. Program kelima-lima program ni sama, 50%. 50% saja, kita boleh kata 40% lah berbeza. Okay, 40% saja mengkhusus sedikit. Okay, so overall semua akan belajar programming, semua akan boleh untuk develop the system, semua akan mempunyai kebolehan yang sama. Cuma at the end of your final year or third year, you akan menjurus sedikit berbeza. Okay. Okay, thank you Dr. Katina. I hope the person who asked this question, you are clear about the differences between the 5 undergraduate programs that we have. Second question, saya rasa Dr. Iwandi ada jawab, tapi maybe Dr. Katina ataupun Dr. Yanti boleh jawab juga ya. So second question ni, macam mana nak mohon kemasukan ke program-program Pasca Siswaza secara khusus? Okay, untuk program Pasca Siswaza iaitu sarjana tadi ya. Sarjana. So Dr. Iwandi ada sediakan link, boleh buka di link tersebut dan boleh memohon. So permohonan dia tak limited, tidak ada tempoh-tempoh. Sekarang ni lepas habis je taklimat ni nak mohon boleh. Okay, dan dia boleh juga nak lihat dulu, tak submit kemudian boleh juga isi data dulu dan pending, nak lihat dulu berapa yuran, semua ada di dalam website kami. Ya, dia permohonan sepanjang tahun, tetapi kemasukan untuk tahun ini ada September, tetapi insya-Allah tahun depan kita ada kemasukan 3 kali, iaitu pada Februari, Jun dan juga Oktober. Ya, setahun ada 3 kali intake.
untuk program master lah secara kerja khusus tadi. Saya harap jelaslah ya. Ada pertanyaan lain? Okey, mungkin saya boleh tanya sikit ya Dr. Katina. Rasanya kita share mengenai pasca siswaza secara khusus, tapi kita tak berkesempatan untuk share mengenai pasca siswaza secara penyelidikan. So, can tell us a bit about that? Ya. Okey. Kita juga ada menawarkan ya program sarjana dan juga PhD secara penyelidikan. Yang ini lebih straightforward, iaitu caranya adalah dengan memohon dengan pergi ke website kami lah. Kalau yang mudah pergi ke website kami dan melihat bidang-bidang specialization setiap pensyarah. Ada dicatat dalam website lah, website fakulti. Bidang contohnya sekiranya minat cyber security, nak membuat penyelidikan dalam cyber security ataupun di dalam cloud computing, penyelidikan yang khusus. Jadi boleh lihat apa bidang pensyarah tersebut dan email kepada pensyarah tersebut, nyatakan niat berminat untuk membuat research di bawah beliau. Maka beliau akan membimbing, setelah membimbing untuk membuat proposal paper. Okay, proposal paper. Setelah proposal paper itu nampak ada tajuk cantik sikit, bolehlah terus memohon di link yang diberikan tadi. Okay, link tersebut kerja khusus dengan secara penyelidikan sama, link dia sama. Ada pilihan button lah bila tu. Jadi kalau yang nak memohon terus tanpa nak kontak pensyarah dulu pun boleh. Okay, boleh, tapi kena ada proposal paper lah. Kalau secara penyelidikan kena ada proposal paper. Kalau dah tahu buat, you can immediately directly apply. Okay, and you can put in your application who are the supervisor you request. Ada dekat situ dalam borang tu, supervisor siapa yang awak request. Kalau dah pandai buat proposal paper, tak perlu bimbingan, you directly can apply. But if you don't know how to do proposal paper, itulah tadi kontak dulu pensyarah yang diminat untuk menjadi supervisor dalam penyelidikan dan dia boleh membimbing lah. Okay, thank you very much Dr. Katina. Dr. Yanti, ada apa-apa nak tambah sebelum kita mengakhiri session ini? Tak ada lagi ya? Ada Dr. Sarah. Terima kasih. Okay, so thank you very much. We have reached the end of our open day. Thank you so much for watching and participating in this event. We hope that we will be able to meet you soon at the faculty in UNIMAS campus. Okay, so on behalf of the faculty, I wish you a good day and stay safe. Selamat Hari Keamatan and Selamat Hari Gawai to those celebrating next week. Gaya Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Wan Menua. Be inspired, choose to inspire, choose UNIMAS. Okay, thank you very much. Goodbye. Goodbye everyone, take care.